Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wahsin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Suara jelas ya? Tadi ada masalah lah, mikrofon tidak berfungsi. Okay, kalau jelas kita boleh sambung balik pada kalam Muhasyi rahimahullahu ta'ala, qawluhu wal kutubis samawiyah. Boleh dengar ya, tolong maklum kalau ada apa-apa yang berkait dengan ni. Okay. Kata Muhasyi rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal kutubis samawiyah. Kita juga masuk dalam Muhammadur Rasulullah, beriman dengan segala kitab-kitab samawiyah. Kitab-kitab yang diturunkan daripada langit. Apa maksud beriman dengan kutub samawiyah? Biwujudiha. Dengan ada kitab tersebut. Kitab itu ada sungguh. Dia bukan satu dongengan, bukan satu tahyul. Ataupun kita kata perkara karut. Tak. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit dengan maksud wahyu daripada Allah. Wa nuzuliha, dan diturunkan ala rusuli, ke atas para rasul, fil alwah, sama ada dalam bentuk al-lawh. Lauh ni makna dalam kita kata papan. Papan sama ada daripada contoh alwah ataupun alwah Taurah. Kitab Taurat ni turun dalam bentuk kita kata macam bentuk fizikal lah. Alwah Taurat ini daripada batu. Turun maknanya kalau bahasa dengan stoko, bertokor makna. Turun stoko. Maknanya objek fizikal lah yang Tuhan turun daripada langit, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang bentuk kitab samawiyah itu turun dalam bentuk itu. Bentuk dalam kita kata tertulis pada lauh. Aw ala lisani malakin. Ataupun atas lidah malaikat. Sebagaimana yang diturunkan Al-Quran melalui perantaraan Jibril atas lidah malaikat ni. Faham lidah malaikat ni, jangan kita ambil pula pandangan yang salah berkaitan ni. Dia kata malaikatlah yang menterjemahkannya dalam bahasa Arab kepada Nabi Musa. Malaikat yang terjemah bahasa kalamullah itu, malaikat yang alih bahasa kepada bahasa Arab lalu disampaikan kepada Rasulullah. Tak betul tu, itu bukan pandangan ahli sunnah. Itu bukan pandangan ahli sunnah. Yang ni yang kadang orang bila tuduh nisbah tak kena, dia kata bila kita kata kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara, dia pun sabitkan bahawa Al-Quran itu kalam Jibril yang terjemah daripada kalam Allah. Jadi dia bukan kalamullah yang langsung lah. Itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu lafaz dan makna daripada Allah. Apa maksud? Lafaz makna itu ialah daripada Allah. Lafaz juga daripada Allah. Makna lafaz itu Allah Ta'ala turunkan kepada Jibril, beri kepada Jibril lafaz dengan lafaz tersebut. Bukan Jibril yang tolong translate atau alih bahasa, tidak.
Begitulah sebagaimana Allah wahyu dan beri kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ambil sahaja dan tolong sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dipanggil kalam lafzi tu. Jadi kalam itu nisbah kepada Allah kerana Allah lah, kalam itu kalam Allah, bukan kalam Jibril. Ingat tu satu. Ini juga penting kena beritahu kepada golongan-golongan Dabadiu sanalah. Kalau mereka betul-betul nak insaf, dengarlah. Jangan reka tuduh bahawa Asy'ariyah kata Quran itu bukan kalamullah, kalam Jibril. Itu mengarut sekali tu ni dia kata sebab itulah Asy'ariyah ni membuka ruang kepada golongan-golongan orientalis dan yang tidak percaya kepada Quran mengkritik Al-Quran. Dia pun ambil dalil puak liberal Indonesia. Dia pun tulis kitab. Dia persalahkan Asy'ariyah kerana mengatakan kalamullah tu tidak berhuruf, tidak berlafaz. Jadi Quran itu kalam Jibril. Ni mengarut orang ni. Menisbahkan bukan kepada tuang dia. Ahli sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah tak kata pun Quran itu kalam Jibril, tidak. Dan tidak kata pun Jibril yang menterjemahkan. Kalaulah kita dengar ada asatiza atau ustaz-ustaz hak ngajar gitu, salah tu salah. Tak boleh terima tu. Okey. Okey. Ala lisani malakin. Allah Ta'ala turunkan melalui lidah malaikat, iaitu dengan perantaraan malaikat bacakan. Wa in kana ma tadammanathu wa anna kulla. Apa lagi maksud beriman biwujudi, beriman dengan tu. Wa anna kulla ma tadammanathu, dan setiap apa yang terkandung kitab itu akannya, akan kul. Setiap apa yang mengandungi kitab itu akannya hakun, semuanya benar. Apa yang di dalam kitab itu, dalam kutub samawiyah itu semuanya benar. Wa annahu kalamahu ta'ala, dan bahawa kutub samawiyah itu kalam Tuhan. Kalam Tuhan. Okey. Wal muradu biha. Okey, isunya sini semua yang terkandung dalam kitab-kitab sama tu benar. Benar tu nisbah apa? Benar tu nisbah yang kitab yang asli, yang asal. Ada pun kutub samawiyah yang telah diselewengkan, diubah, itu tidak terjamin keaslian itu tak benar lah. Bahagian tak benar tu tak benar lah. Nampak? Dan wa annahu kalamuhu ta'ala. Wa annahu kalamuhu ta'ala, dan bahawa sesungguhnya kutub kitab-kitab itu, ataupun kata apa ni? Wa anna kullu ma tadammanathu. Boleh tak gitu? Sebab kutub samawiyah itu apa nama ini? Dia muannas kan? Wa annahu kalamuhu wa annahu ni. Dan sesungguhnya ia apa? Ia kullu ma tadammanathu, atau kullu iyalah. Sebab yang lain tu tak muannas. Okay, wa annahu kalamuhu, dan sesungguhnya ia. Boleh juga nak kembali al-madhkur. Annahu yakni annal madhkur. Minal kutubis samawiyah itu kalamuhu ta'ala, daripada kalam Allah Ta'ala. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengannya, dengan kutub samawiyah, ma yashmalu as-suhufa, iaitu yang merangkumi suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Jadi suhuf ni ialah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi ataupun rasul. Dia mana dinamakan suhuf kerana dia bukan banyak, dia tidak sangkutub. Kalau kitab ni makna banyak. Dia banyak suhuf ni kadang dia beberapa helayang-helayang saja. Termasuklah bila sebut kutub ini, apa suhuf-suhuf yang turun, al-munazzalata, yang diturunkan ala Ibrahim, di atas Sayyidina Ibrahim wa Musa wa ghairihima. Suhufi Ibrahim wa Musa.
dan selain daripada mereka berdua. Suhuf Nabi Syis contohnya. Summiyat, dinamakan. Kenapa nama kutub Samawiyah? Dinamakan kitab itu Samawiyatan. Kitab Samawiyah kenapa? Linuzuliha minas sama'i, kerana turunnya daripada langit. Itu ialah penamaan tu. Kenapa nama Samawiyah? Kerana turun pada langit. Au lisumuwiha, ataupun kerana ketinggian kitab tersebut. Sumu bermakna rifa'ati qadriha, tinggi kadar kedudukannya. Dia tinggilah sebab dia kalam Allah. Okay, habis. Wa qawluhu wal yaumil akhiri, hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Apa maksud beriman dengan hari akhirat? Ai biwujudihi, dengan adanya hari akhirat. Percaya bahawa ada hari akhirat. Wa ma yashtamilu alaih, dan apa yang mengandunginya, apa yang berlaku pada hari akhirat. Minal ba'thi, daripada bangkit balik. Wal hisabi, dan dihisab. Was sirati, dan sirat, jambatan. Wal mizani, dan juga neraca penimbang. Wa akhdhis suhufi, dan mengambil manusia akan suhuf, lembaran amalan mereka. Wa tatayuriha, dan berterbangan kitab amalan tu akan terbang pergi kepada tuang dia. Dia terbang cari tuang dia. Min khazanatin, daripada apa? Daripada khazanah, satu pembendaharaan. Tahtal arsy, yang duduk di bawah arasy. Satu pembendaharaan duduk bawah arasy menyimpan kitab amalan manusia. Dia akan apabila tiba masa untuk dihisap, kitab itu akan mari terbang cari tuang dia. La tukhti'u, tidak menyalahi kitab. Unuqa sahibihi, akan tengkok tuangnya. Jadi kitab tu mari terbang. Nampak macam burung terbang. Kitab, bayangkan kitab tu terbuka terbang. Dia akan cari tuang dia. Dan tidak tersalah kitab tu. Dia akan pergi kepada tuang punya amalan tu. Wastifafil malaikah, dan akan beraturnya malaikat bersaf. Istifaf ni istafa, makna beratur. Beratur malaikat. Al malaikati muhdiqina, mereka merenung. Bahasa kita kalau merenung ni lain, mencerelong. Gitulah. Bahasa Terengganu sebut cerelong. Cerelong. Tahu ada tak dalam bahasa baku, tak tahulah. Makna memandang. Pandang dengan tajam. Ia akan memandang manusia. Semua tengok mereka. Haulal khalaiqi, akan besar sekitar makhluk ni. Lagi. Wadunu wisyamsi, dan jadi rendah matahari. Min ru'usihim. Jadi patutnya ada satu lagi ya. Hamzah duduk atas wa ni. Ru'usihim. Jamak ra'su ni. Daripada kepala mereka. Rendah dengan kepala. Kadar mana? Qadra mailin. Sekadar mail. Mail ni sebahagian ulama' mengatakan mail dengan maksud batu. Ada juga. Mail dengan maksud batang celok pun orang panggil mail juga. Jadi ihtimal belaka. Ihtimal mail itu panjang batang celok. Batang celok tu panjang mana? Panjang sikit daripada jari-jari kita lah. Jadi batang celok. Pendek sangat lah tu. Tak sampai sejekar pun. Waktu kata panjang sejekar tu kan. Matahari duduk atas kepala panjang sejekar. Ataupun mai dengan makna batu. Jadi matahari ni kalau kita tahu tentang sifat dia. Dia punya kekuatan ataupun panas dia. Tak usah kata sebatu. Bergerak sikit pun matahari pergi ke arah bumi. Maka tak akan boleh hidup makhluk kat bumi ni. Kedudukan dan perletakan matahari di titik yang demikian, pada jarak demikian tu, kedudukan yang memang sesuai dah Tuhan buat. Wa iljamil araqi, dan akan iljam. Iljam ni makna akan melemaskan oleh peluh bagi mereka. Akan menenggelam, boleh iljam, menenggelam, melemahkan peluh bagi mereka. Jadi peluhnya
sampai mereka ada yang peluh sampai di kaki, ada sampai di lutut, ada sampai di pinggang, ada sampai di tekuk, ada sampai di dada, ada sampai di mulut, ada sampai telinga, ada lemah dalam peluh. Wa ghairi dzalika dan selain daripada demikian itu. Wa awwaluhu habis itu. Wa awwaluhu permulaan hari akhirat itu bila mula hari akhirat? Tanda permulaan. Min nafkhatis thaniyah daripada tiupan sangkakala kedua. Wahia nafkhatul ba'thi iaitu tiupan kebangkitan. Jadi situ startnya orang panggil hari akhirat, hari yang akhir. Ni hari dunia, hari yang awal, hari permulaan, hari yang rendah. Hari akhir start daripada tiupan sangkakala kedua. Wakila minal arsy. Katanya apa nama ni? Bukan arsy ya, cuba tengok Cuba tengok dalam nusrah yang ada sambil kita berhenti untuk jawab azam. Cuba bagi respon ni. Ada perbezaan tak nusrah? Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hati sayyidina. Okey, alhamdulillah. Ahlan Ustaz Izzuddin. Hayakallah min al-Azhar. Masya-Allah. Jazakumullah khair. Betul dah? Tengok ni. Wakilah min al-arsy. Saya takkan ni banyak salah ni. Kitab ni makna kalau nak tahqiq, nak tulis balik ni besar jasa khidmat tu tak? Bukan arash minal hasyri, daripada hasyar. Daripada hasyar, iaitu start daripada permulaan manusia itu dihasyrun, dihalau ke padang mahsyar, tempat perhimpunan. Wakila minal hasyri, bukan minal arsy minal hasyri, daripada apa nama ni, silap lah ni. Silap cetak tu. Daripada mulanya kita kata dihalau ke padang mahsyar. Wakila minal maut, katanya daripada mati. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati sungguhnya telah berlakulah kiamat bagi dia. Jadi ada mengatakan hari akhirat tu mulanya bila? Kata mula daripada mati. Qila. Tapi yang lebih masyhur dan juga maklumnya ialah mula daripada nafkhah ats-tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Habis itu. Wakhtalafu, dan mereka para ulama berkhilaf fi akhirihi, bilakah akhirnya, bilakah akhir hari kiamat tu.
Jadi bila kita nak kata tempoh akhir kiamat tu bila? Faqila, jadi ni khilaf lah. Ini bukan pada usul akidah ni. Bukan usul akidah. Bukan semua dalam kitab akidah tu usul dan juga perkara yang kita kalau jahil tu menyebabkan iman tidak sah. Bukan. Ada perkara yang termasuk dalam furuk-furuk. Contoh benda gini. Dan kita tak percaya pun, tak ada pengetahuan tentang ni pun, tidak ada masalah. Tapi tentulah orang tahu tak sama dengan tak tahu. Laisal alim kal jahil. Tak sama Faqila akhiru, maka kata kil akhir hari kiamat tu ila an yadkhula ahlul jannati al jannata, iaitu akhirnya apabila masuklah oleh ahli syurga akan syurga. Tu selesai kiamat. Lepas tu adakah maknanya akan jadi fanat? Bukan fanat. Makna dikira hari kiamat yang dinisbahkan hari akhirah itu. Hari apa nama ni? Akhirah itu apa nama ni? Tempoh atau penamaannya di situ. Adapun di dalam syurga orang tak panggil dah. Panggil nikmat dah. Orang panggil alam syurga dah. Dia panggil alam syurga. Jadi pandangan Qil kata sehingga masuknya ahli syurga ke dalam syurga, wa ahlun narin nara, dan masuknya ahli neraka dalam neraka, wal'iyazubillah. Itu satu pandangan. Wa qila la nihayata li akhirihi, tak ada penghujung baginya. Yalah, kenapa kita nak bezakan pula tentang apa yang berlaku nikmat dalam syurga atau azab dalam neraka? Hari akhirat tak ada penghujung lah. Okey, habis itu. Jadi hak ni kalau ikutnya mudahlah faham bahawa hari akhirat ni dengan maksud tidak ada penghujung, sebab Allah menentukan bahawa nikmat syurga itu kekal dan azab neraka bagi orang yang ahli yang kekal tu kekal juga. Kemudian katanya wa wasfuhu, dan bermula. Nak kata gini boleh tak? Tak boleh wasfuhu macam wa wusifa, dan disifatkan hari akhirat tu bil akhir, hari tersebut disifatkan dengan akhir. Kenapa? Li'annahu, kerana sesungguhnya hari itu akhiru ayyamid dunya, akhir hari dunia. Jadi itu akhir hari dunia, hari akhirat tu. Dan lepas tu tak ada hari dunia tu, hari syurga neraka lah pula. Tu alam lain lah pula. Jadi namakan hari akhirat tu hari yang tak akhir dah. Kan? Dalam riwayat hadis kata dijadikan mahsyar itu tempatnya ialah dataran di Syam. Allah Ta'ala jadikan tempat yang serupa. Allah setelah semua musnah, Tuhan jadikan mahsyar itu di mana? Di Syam. Jadi dinamakan hari akhir kerana dia itu hari akhir bagi dunia. Wa qila li'annahu, kata Qil kerana sesungguhnya dinamakan hari akhirat itu akhir li'annahu la laila ba'dahu, tidak ada malam dah lepas tu. Jadi hari tak akhir. Dah nak jadi hari lain, dia kena ada malam dulu, baru jadi hari lain. Sekarang ni bila hari tersebut tidak ada malam dah, hari tak akhir. Jadi syurga ni tak ada dah malam, bertukar malam siang, tak ada lah. Sistem lain dah tu di akhirat itu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun. Macam mana sistem malam tu? Itu perkiraan dah berubah dah tu. Qauluhu bima dallat alaihi mu'jizatuhu, dengan apa yang menunjukkan ke atasnya oleh mukjizat Nabi. U'turidha di'tirat bi anna ma dallat alaihi mu'jizatuhu, apa yang menunjuk ke atasnya oleh mukjizat Nabi itu huwa nafsu tasdiq, iaitu diri tasdik, membenarkan. Mukjizat menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada tasdik. Apa maksud? Mukjizat itu tasdik,
mukjizat itu membenarkan Rasul. Bila begitu, fayalzamu, maka lazim kaunu syai'i sababan fi nafsihi. Jadilah sesuatu menjadi sebab pada dirinya. Ha. Tengok ni. Tengok ni mana di kat atas ni. Wa annahu Rasulullah bima dalat alaihi mu'jizatuhu. Bahawa Rasulullah itu Rasul dengan dalil mukjizat. Jadi mukjizat tu membenarkan Rasul. Okey, mukjizat tu sendiri sebenarnya ialah pembenaran. Jadi macam mana boleh jadi sesuatu itu sebab pada dirinya? Tengok ni dia kata fayazamu kaunu syai', keadaan sesuatu tu sababan fi nafsihi, dia itu menjadi sebab bagi dirinya. Kerana apa? Kerana mukjizat itu tasdik dah. Nampak? Ma dalat ni. Dalat. Apa yang menunjukkan ke atasnya oleh mukjizat? Apa yang menunjukkan oleh mukjizat? Tasdik. Jadi mukjizat itu dia itu tasdik, sebab kepada tasdik. Keadaan sesuatu menjadi sebab pada dirinya. Tengok. Jadi irok ke mana? Dia kalau sebab ni dia mesti benda yang luar. Benda yang luar. Okey. Jadi itu irok dia tu. Ni halus je nampak ni. Dia bukan makna kalau tak perhati molek tak nampak ni. Tengok musannaf kata, dia kata tidak syak bahawa tasdik Nabi kita itu bahawa dia itu Rasul dengan apa yang menunjuk atasnya oleh mukjizat. Tasdik Nabi nak Rasul itu Rasul, membenarkan Rasul itu Rasul dengan sebab apa yang ditunjuk oleh mukjizat. Apa yang ditunjuk oleh mukjizat? Mukjizat tasdik. Jadi tidakkah itu kembali benda sama pada diri mukjizat tu jadi sebab kepada tasdik? Yang mana pada ghalibnya sebab itu bukan diri sesuatu, dia benda yang berbeza. Jadi sekarang ni dia nak tasdik. Sebab kepada tasdik ialah apa dia? Mukjizat. Jadi mukjizat tu sendiri tasdik dah. Macam mana nak tahu kebenaran tasdik ialah dengan mukjizat? Tidakkah mukjizat itu sendiri ialah tasdik? Okay, itu isu dia. Kata muhasyi kita, warudda, dan ditolak i'tirad ini bi annama dallat alaihi al-mu'jizatu, apa yang menunjuk atasnya oleh mukjizat, huwa as-sidqu, ialah benar. Jadi mukjizat itu menunjuk kepada sifat benar, allazi huwa wasfuhu sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat sidik itu sifat Nabi. Wa huwa mughayirun litasdiq, dan dia berbeza dengan tasdik. Okay, sekarang ni mukjizat menunjuk kepada sifat sidik. Yang mana sidik itu sifat Nabi. Maka begitu mukjizat dan tasdik ni berbezalah. Wa huwa mughayirun litasdiq, dan sidqun itu berbeza dengan tasdik. Kenapa? Litasdiq alladhi huwa wasfu syakhsi al-musaddiqi, iaitu sifat seseorang yang mana tadi? Tasdik. Sifat asy-syakhsil musaddiq, wa huwa wasful syakhsil musaddiq, sifat kepada orang yang membenarkan. Saddaqa yusaddiqu kan. Jadi tasdik ini perbuatan dan sifat orang yang membenarkan Rasul. Jadi tasdik kembali kepada makna
yang berbeza dengan makna as-sidqu. Adapun sidqu ialah sifat yang ada pada diri Nabi. Tasdik pula menunjuk pada sifat orang yang membenarkan itu. Sesuatulah sini, sesuatu ataupun orang yang membenarkan. Maka berbeza. Berbeza jihad i'tibar. Maka tidak kita katakan dia itu kaunu syai' sababan fi nafsihi. Okay. Hakadha qarrarahu, itulah yang dihuraikan oleh Asy-Syaikhu Syekh Al-Adawi fi darsihi, dalam pengajarannya. Wa fihi, dan pada kalam ataupun pada dars, pada takrir Syekh itu, anna sababa fil haqiqati, bahawa sebab pada hakikatnya, fi tasdiqina, pada membenarkan kita, huwal mu'jizatu, ialah mu'jizat. Sebab sebenar kita membenarkan Nabi itu ialah mu'jizat. Jadi mu'jizat tu sebab. Las sidqu, bukan sidik itu. Bukan sidik itu. Jadi sebab yang sebenar pada membenarkan kita pada Nabi ialah mukjizat tu. Bukan sifat benar yang ada adalu alaihi, yang ditunjukkan ke atasnya, ke atas apa nama ni, atas tasdik kita tu. Okey, nampak tak? Jadi kenapa kita membenarkan? Kerana mukjizat. Bukan kerana sifat sidik Nabi tu. Sifat sidik Nabi tu. Jadi sifat sidik Nabi tu tak boleh kita kata. Maka di sini lainlah kita kata sebab pada diri, tak berlaku lah. Nampak? Sebab dia berbeza. Berbeza dari jihad i'tibar. Okay. Wa ujibah, dan dijawab. Aidan juga bagi i'tiraf ini. Bi anna tasdiqa sayyidina, membenarkan penghulu kita itu. Mana? Bi anna tasdiqa sayyidina. Mana ni? Dia merujuk kepada tasdiqa sayyidina ni. Anna tasdiqa sayyidina. Jadi pada kalimah tersebut, ibarat tasdiqa sayyidina itu termasuk daripada min idafatil masdari li maf'ulihi. Termasuk daripada idafah masdar pada maf'ul. Masdarnya tasdik. Tasdik membenar akan Nabi kita. Siapa yang membenar? Kita lah. Jadi idafah masdar kepada maf'ul. Wa fa'iluhu dhamirul ummah. Fa'ilnya dhamir al-ummah lah. Falladhi dallat, maka yang menunjukkan ke atasnya al-mu'jizatu, oleh mu'jizat. Apa yang mu'jizat tunjuk? Huwa tasdiqullah. Mu'jizat menunjuk kepada apa? Tasdiqullahi lahu. Membenar Allah baginya. Jadi mu'jizat itu dalalah mu'jizat pada tasdik Tuhan. Tuhan yang membenarkan. Bila begitu, maka lazimlah kita kena percaya Rasul itu Rasul utusan Allah. Wal makna, maka jadilah makna anna tasdiqana, bahawa membenarkan kita kepada li sayyidina, bagi penghulu kita Muhammadin, fi annahu rasulun, bahawa baginda itu rasul, itu benda itu musabbabu, annahu rasulun. Cuba tengok nuskah betul kan? Annahu rasulun musabbabu madal. Okay. Rasul musabbabu madallat, disebabkan oleh madallat alaihil mu'jizatu, apa yang menunjuk ke atasnya oleh mu'jizat. Okey, apa sebab kita gitu. Apa sebab
Sebab kita tasdikkan Nabi. Tasdikina Sayyidina Muhammadin annahu rasul musabbab, disebabkan. Disebabkan musabbabu ma dalat, disebabkan allazi dalat, apa yang ditunjukkan di atasnya oleh mukjizat. Kita percayakan Nabi tu sebab reti dan faham apa yang ditunjuk oleh mukjizat. Bila berlaku mukjizat menunjuk apa? Menunjuk Tuhan membenarkan Nabi. Maka kita pun membenarkan Nabi. Nampak Jadi tasdikuna itu musabbabu. Ialah perkara yang disebabkan oleh yang ditunjuk ke atasnya oleh mukjizat. Apa yang ditunjuk oleh mukjizat? Min bayaniyah. Bayan bagi ma dalat. Min tasdiqillah, daripada membenar Allah Ta'ala lahu, bagi Rasul, bagi Sayyidina, ila akhirih. Wa fihi ma marra, maka padanya apa yang telah lalu, min annas sababa, bahawa sesungguhnya sebab fi tasdiqina, pada membenarkan kita, wal mu'jizatu, ialah mu'jizat itu sebab kita membenarkan. La tasdiqullahi ta'ala, bukan tasdik Tuhan baginya. Jadi sebab benar tu mukjizat lah. Mukjizat itu menunjuk Tuhan membenar. Jadi secara langsungnya sebab pada kita membenarkan Rasul ialah mukjizat, bukan membenarkan Tuhan bagi dia. Okay. Fal aula, maka yang lebih aula, al jawabu, jawab i'tirad itu, bi anna fi qawlihi bima dallat alaihi mu'jizatuhu, bahawa pada kalam syarih apa yang ditunjuk atasnya oleh mukjizat itu, anna qawluhu bima dallat alaihi annama ni ma ni kena letak dalam kurungan. Annama, sesungguhnya ma, fi qawlihi bima, kan sini ba tambah dengan ma kan. Ma yang ada pada kalam musannif, bima dalat, dengan yang, dengan apa. Ma dalat alaihi mu'jizatuh itu, ma itu masdariyatun, annama masdariyatun, ma tu ma masdariyah. Ma dalat jadi tukar jadi masdar. Guana bidalalati lah. Nampak? Tukar jadi masdar. Okey. Dia bukan dengan makna bima ma mausul. Kalau ma mausul billadhi. Ni makna apa nama ni, masdar. Bi an dalat. Ma dengan makna masdari. Wa dhamiru, dan dhamir itu al-majruru. Wa dhamiru al-majruru, yang majrur, bi'ala. Bi'ala mana? Alaihi. Jadi dhamirnya pada ha tu lah. Bima dallat alaihi. Dengan barang yang menunjuk atasnya. Hi. Jadi dhamir yang majrur dengan ala, aidun ala tasdiq, kembali kepada tasdiq. Jadi bukan kembali kepada ma. Alaihi, atasnya, ke atas ma. Nampak? Kembali ke atas tasdiq. Okey. Wal makna, maka jadilah makna, la syakka anna tasdiqa nabiyina bidalalati. Tengok. Bidalalati, masdar kan? Bidalalati mu'jizatihi, membenarkan Nabi kita itu ialah dengan sebab petunjuk oleh mukjizat. Apa yang ditunjuk oleh mukjizat, ai bi mu'jizatihi, iaitu dengan mukjizatnya, ad-dallati, yang menunjukkan. Di situ berlaku pula idhafah apa? Seakan-akan berlaku dalalah tu masdar lah. Tapi dia apa nama ni, ada makna sifat kan. Jadi takdirnya mu'jizat ad-dalah,
Mukjizat yang menunjukkan ala tasdiq, di atas membenarkan. Tengok tu, dia kata fahuwa min idafati sifati lil mausuf. Termasuk daripada idafat sifat pada mausuf. Dalalah dengan makna dalil. Jadi mukjizat. Jadi mukjizat adalah mukjizat yang menunjukkan. Kemudian habis itu idafati sifati lil mausuf. Apa tu? Yastalzimu. Yastalzimu mana? Yastalzimu sini tak? La tuhsa ni. An amadala alai mu'jizat allati la tuhsa yastalzimu. Tiba-tiba yastalzimu saja. Ni patut kena letak dalam kurungan lah ni. Ke guana ke tak ada, nampak macam tak apa canggung je. Sekejap kita baca balik. Canggung-canggung pun sebelum kita nak tu baca semula lah. Wal ma'na la dalam kurungan lah. Tak perlu dalam kurungan. Bukan dia nak syarah sebab ni masuk ayat lain dah ni. Jadi ini takdir kalam ni, takdir kalam. Fahuwa min idhafati sifatil mausuh yastalzimu. Kembali baliklah makna bima dallat alaihi mu'jizatuhu allati la tuhsa yastalzimu. Ila akhirih. Walau hazafa, kalau musannif hazaf qaulahu, perkataan beliau, bima dallat alaihi, bima dallat ila akhirih tu, kalau musannif tak sebut ayat itu, faqala bi mu'jizatihi, musannif sebut bi mu'jizatihi je, lakana aula, maka lebih aula. Gimana musannif sebut ni? Annahu Rasulullah bi mu'jizatihi. Nampak? Annahu Rasulullah bima dalal itu dah ayah. Annahu Rasulullah bi mu'jizatihi. Rasulullah dengan sebab mukjizat yang apa nama ni? Ba dalal ni dah ayah. Ba maksud sini. Yastalzimu. Betul lah. Jadi sebut dah dia. Jadi dia nak takdir ayat tu masuk balik dalam ayat ni lah. Sebut tu je. Lakana aula qauluhu ka ihya'i hadhil abdan, seperti menghidupkan badan ini. Allah Ta'ala menghidupkan tubuh badan ni. Tuhan hidupkan tubuh badan ini. Ai minal kubur, daripada kubur. Ni perkara yang Nabi bawa ni. Wa huwa musamma, itu yang dipanggil bin nashri. An-nashr ialah ihya al-amwat minal kubur, menghidupkan balik orang yang telah mati daripada kuburnya. Thumma sauquha ilal mahsyar, kemudian menghalaunya ke padang mahsyar. Wa huwal musamma bil hasyri, dipanggil al-hasyar. Okey, habis itu. Wal muradu bil abdan, yang dimaksudkan dengan abdan itu ma yashmalu, yang merangkumi abdanal insi wal jin, masuk badan itu badan manusia dan badan jin, wal malaikati, dan malaikat, wa baqiyati hayawanati, dan baki haiwan-haiwan hak lain. Jadi Tuhan bangkit badan ni semua sekali, manusia, jin, malaikat dan haiwan. Nampak tak? Cuma haiwan ni dia selesai hisap balas situ je lah. Tak ada lah syurga neraka tu balasan seksa atau tu tak ada lah. Tuhan bangkit balik untuk berlaku kisah je. Sama-sama haiwan. Haiwan yang masa dunia itu khianat, mereka mencederakan, bunuh haiwan yang satu lagi, dia akan dibalas balik.
Lagi, wa ihya'uha, dan menghidupkannya, yakunu adalah binafkhatil ihya, dengan tiupan ihya. Okey. Tuhan hidupkan balik dengan nafkhatil ihya, tiupan yang menghidup. Ba'da imatatihim, setelah mematikan mereka, binafkhatis sa'qi, dengan tiupan yang sa'qi ni makna terkejut. Yes, terkejut. Terkejut makna matilah. Tiupan yang mengejutkan, menyebabkan sehingga mereka mati. Tiupan nafkhah al-ula, tiupan yang pertama. Nafkhatul ihya itu tiupan yang kedua. Dia panggil juga nafkhatul ba'thi, nafkhatul ihya, nafkhatul thaniyah. Fa idza nufiqa fis-sur, apa nama ni? Apa nama ni? Fa idza nufikha fi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tatkala itu wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati. Apabila nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Akan apa nama ni, mati. Terkejutlah dengan matilah semua langit, yang di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Tuhan nak. Kita sebut dah. Mustasnayat dia apa kan? Siapa? Malaikat hamalatul arsy, malaikat-malaikat besar, malaikat maut dah mati lagi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup tiupan satu lagi. Tatkala itu mereka bangun berdiri dan melihat sama masing-masing. Okey. Wa baina nafkhataini, dan di antara dua tiupan itu, arba'una aman, tempoh 40 tahun. Tempoh dia 40 tahun. Wa dzalika, demikian itu, annahu ba'da mautil khalaiqi, bahawa setelah matinya sekalian makhluk, ajma'in, semua sekali. Lepas mati semua makhluk semua sekali, yunzilu, maka menurun oleh Allah Ta'ala. Yunzilullahu, anzala, Allah menurunkan. Yunzilullahu, menurunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma'an, akan air. Allah Ta'ala akan turunkan air. Kamanir rijali, seperti mani orang lelaki. Tuhan turun air hujan. Air hujan tu mana? Macam mani. Air hujan sekarang ni cair tak? Ni air hujan macam air mani. Air mani orang lelaki. Min tahtil arsy, di bawah arash. Yuqalu lahu hayawan, namanya dia panggil hayawan. Maka fatum tiru as-sama'u, maka jadi hujan oleh langit. Maka menghujani oleh langit arba'ina, 40 hari. Yauman, 40 hari. 40 hari hujan. Langit menitiskan air hujan seumpama mani. Hatta yakuna al-ma'u, sehingga jadilah air min fawqin nas. Qadra, air itu jadi mana? Mani tinggi. Tinggi daripada tinggi seorang, tinggi manusia, tinggi orang tu. Qadra kada ithnai asyara zira'an, 12 hasta. Makna 40 hari hujan tak? Hujan. Maka air tu naik jadi 12 hasta. Kalau tak sah, lamalah. Kalau belah Pantai Timur musim terkujur ni, hujan 2-3 hari, kalau tak berhenti kau, banjir lah kiranya. Nampak tak? Kira banjir tu. Okay. Ni 40 hari. Summa, kemudian ya'murullahu, kemudian menyuruh Allah Ta'ala al-ajsada, akan segala jasad. Fatambutu, maka tumbuhlah jasad. Kanabatil baqli, seperti apa? Seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Baqli ni makna tanaman rendang ni. Macam mana? Kita panggil anak-anak pohon ni. Macam contohlah, kawasan tu tumbuh hijau upuk-upuk itu, tu baqli. Tumbuhan kekacang-kekacang orang panggil tak?
Macam cambuh. Maknanya tumbuh, akan tumbuh beriak macam tumbuhnya upuk-upuk. Tu bak. Tumbuh seperti tumbuhnya apa nama ni? Tumbuhnya tanaman. Tanaman bukan macam pokok besar gitu maknanya dia akan tumbuh macam mana tumbuh benih yang kita semai tu. Hatta idza takamalat, sehinggalah apabila telah sempurna. Tumbuh daripada kecil-kecil tu, tumbuh mula-mula jadi kecil. Tak? Kecil, nampak macam hijau. Bukan hijau lah. Kalau tanaman tu hijau lah. Ni manusia, nak tumbuh balik manusia ni. Tak tumbuh jadi pokok. Itu cerita Lord of the Ring boleh lah. Tak? Ini dia tumbuh macam tumbuh biji benih tu. Tumbuh-tumbuh semakin besar. Takamalah, jadi sempurna. Fakanat kama kanat. Maka jadilah ia seperti mana ada ia di dunia tu. Tumbuh. Badan kita tumbuh jadi besar macam sebagaimana di dunia. Fakanat, maka jadilah jasad itu seperti mana adalah ia di dunia. Apa? Kita boleh bayang tak? Apatah lagi teknologi animasi dan juga 3D. Tak? Teknologi apa lagi? Meta. Teknologi itu kita boleh bayang macam mana? Benda hak tu boleh kecil, boleh tumbuh jadi orang. Macam kat dekat hidup dunia. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah Ta'ala berkata, liyuhyi Jibril wa Mikail wa Israfil. Liyuhyi, hendaklah hidup. Tuhan kata apa? Hendaklah hidup Jibril. Tuhan kata apa? Allah Ta'ala menjadikan Jibril hidup. Liyuhyi Jibrilu, hendaklah hidup Jibril. Maknanya Jibril hidup, wa Mikailu, dan Mikail wa Israfilu. Faya'murullahu Israfila, maka Tuhan pun suruh Israfil. Faya'khudhu as-sura, Israfil pun ambillah sangkakala. Macam bentuk trompet tu lah. Wa qarnun, sangka su tu apa dia? Qarnun, tanduk, min nurin, daripada cahaya. Kahayati al-buk, seumpama kita panggil trompet buk ni. Tengok apa nama ni. Kecil. Apa tak? Seumpama kita kata tiup pang tu lah. Hujungnya kecil, satu hujung kecil, satu hujung lagi besar. Kalau macam setengah agama-agama lain ditiup kan? Dia tiup pang macam ni. Mana? Buk allazi yazmuru bihi, yang mana yazmuru, maknanya yang dia tiup. Zamara yazmuru, yang meniup Israfil dengannya. Israfil tu dia tugasnya tiup tu lah, tiup sangkakala tu lah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lin Nabi. Abu Hurairah berkata dan bertanya Nabi SAW. Kaifa huwa? Bagaimana rupanya sur ini? Qala azimun. Nabi kata besar sangat. Besar sangat rupa sangkakala ini. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya. Anna izamah. Apa nama ni? Izama dairati, bahawa besarnya bulatan, fihi, yang ada pada apa ni? Pada sangkakala itu, besar tu, laka ardhis samai wal ard. Umpama luahnya langit dan bumi. Kita bayangkan tak? Maknanya langit dan bumi tu, luahnya langit dan bumi tu. Itu mana? Ni. Dia panggil bukaan dia tu. Luahnya antara langit dan bumi tu. Jadi kecil je lah alam ni. Semua alam ni maknanya sekali tiup tu boleh jadi hancur lah.
Thumma yad'ullahu al-arwaha, kemudian Tuhan panggil dan seru sekalian ruh-ruh, wa yulqiha fisud, lalu Allah Taala letakkan, campurkan ruh tu di di sangkakala tu. Tuhan letak di sangkakala. Wa ya'muru, dan Tuhan suruh Israfila, Tuhan suruh Israfil bin nafkhi. Tuhan pun setelah dia ambil sekalian ruh makhluk, dia letak di sangkakala, dia pun suruh Israfil tiup. Fatakhruju, maka keluarlah al-arwahu, sekalian ruh tadi. Keluar tu mithlan nahli, umpama lebah. Keluar umpama lebah. Tak? Cerita belakang tiup kan, keluar. Keluar ruh-ruh itu berterbangan seperti lebah. Mithlan nahli fil khuruj, ketika keluar. Macam mana keluarnya lebah, begitulah keluar. Mithlan nahli fil khuruj wa hayatihi, dan kelakuannya. La fi surah, bukan pada rupa tu bukan rupa lebah, tapi seumpama gitu, ramah, beriak sekali. Kenapa? Kenapa tak sama dengan rupa lebah? Li'anna ruha kulli syakhsin, kerana ruh setiap orang itu ala suratihi, mengikut rupa dia, bukan rupa lebah. Apa tak? Jadi sama tu pada keluar, dan juga keadaan keluar tu berterabur. Terabur ya. Begitulah makna banyaknya. Bertebarangnya ruh itu. Pergi kembali balik mencari tubuh mereka. Kerana bukan pada rupa, bukan pada bentuk. Kerana apa? Kerana setiap ruh orang tu atas rupa dia sendirilah. Fatamshi fil ajsadi, maka berlalu dia, berjalan daripada jasad. Mashya as-summi fil ladiri, berjalan dia dalam jasad. Ruh tu akan terbang pergi cari jasad masing-masing. Lalu ruh tu masuk dalam jasad dan merebok, berjalan tu maknanya merebok dalam badan, seumpama mereboknya mashya as-summi fil ladik, seumpama mereboknya kita kata racun dalam tubuh orang yang dipatuk. Ladi ni orang yang dipatuk dengan benda beracun lah, benda berbisa. Jadi masuk, merebok roh tu seumpama mereboknya racun dalam badan. Maknanya apa? Dia akan meresap. Itu maksud dia. Bukan dia jadi racun, tak. Macam mana racun dia akan masuk badan, dia akan merebok. Begitulah, roh masuk, dia akan merebok seluruh badan. Lalu hiduplah badan tersebut. Wa awwalu man tanshaqqul anhul ardu, dan orang yang pertama yang pecahlah daripadanya bumi. Bumi itu memecahkan. Makna bumi itu membukakan diri untuk dia keluar. Orang yang terpecah bumi daripadanya. Maknanya orang yang keluar pertama, keluar daripada bumi. Siapa yang pertama-tama? Okay, cerita gini sedaplah cerita kampung tak? Cerita kampung. Jadi nak cerita tu, kita ni baca kitab. Cerita. Jadi apa yang dihimpunkan ni datang daripada riwayat-riwayat yang banyak. Datang daripada hadis-hadis dan sebahagiannya daripada sahabat-sahabat yang mana mereka itu sebelum ini ahli kitab atau membaca pada kitab-kitab lain. Dan benda itu ada sebahagiannya itu tidak secara musnadah, tidak bersambung kepada Nabi, tidak marfu' dan seumpamanya. Jadi pengarang kita himpunlah segala riwayat yang berkait dengan cerita ni, bukan segalalah, apa yang maknanya yang mutadawal, yang masyhur dalam kalangan para ulama tentang kisah dan bagaimana berlakunya kebangkitan itu. Tinggal lagi bila orang tanya, mana dalil? Jadi siapa yang cerita, carilah dalilnya. Nampak tak? Janganlah marah orang tanya dalil tu. Kan boleh saya tak tahu. Nak cari satu-satu ni, sebab masing-masing ni ada sandaran dan ada tu. Kemudiannya kalau nak bahas dari segi hadis pula, itu perbincangan hadis lah pula. Perbincangan hadis lah pula. Jadi benda ini dari segi qat'i, qat'iyah ataupun zanniyah, itu boleh diperbincangkan lagi.
Nampak tak? Sebab ini didatang dengan himpunan banyak riwayat. Okey, mana tadi? Ada setengahnya dengan riwayat yang sahih ada. Ada setengahnya dengan riwayat yang sahih. Tengok cerita tu panjang kan, rupa su tu saya diambil daripada pertanyaan Abu Hurairah. Okey, habis itu. Qauluhu wal haud. Oh, panjanglah pula ni. Jadi haud ni kita berhenti dululah setakat ini. Untuk kali ini, InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang lah. Kalau tidak ada apa-apa, esok kita baca di surah At-Takin, insyaAllah ta'ala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.